betulkan balik. Tapi saya dah aman 3 kali dah, Fauzan. Saya cakap betulkan balik kerja ni. Apa buat kerja macam ni? Mira okey. Mira, kenapa buat kerja macam ni? Kan saya tak betulkan balik. Tapi saya dah aman 3 kali dah, Fauzan. Saya cakap betulkan balik kerja ni. Apa buat kerja macam ni? Mira okey. Bos kita memang macam tu, biarkan dia. Anda stres di tempat kerja? Nantikan Solution 26 Mac 8.30 malam live di Muslim Volunteer Malaysia. Saksikan. Okay, hai semua. Kini kita berada di PPR Lembah Subau bersempena dengan program Pure Heart 6.3. Jadi seramai 150 orang penerima bantuan yang kami akan bantu di dalam program Pure Heart 6.3 kali ini. Seramai 40 orang volunteer yang turut terlibat. Jadi, jom kita tengok. Volunteer tengah menyusun barang-barangan asas untuk diberikan kepada penerima bantuan kita. Jadi barangan asas antaranya adalah beras, minyak, ayam segar dan ikan dan seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kami berada dekat program Pure Heart dekat PPR Lembah Subau. Saya Farah. Saya Zafira. Okay. So perasaan kita orang hari ni sangat happy lah sebab dapat join program ni. Saya daripada luangkan masa kami dapat mendekati masyarakat lah dan memberi bantuan. So kita orang harap ramai-ramai dah dapat join Muslim Volunteer program ni. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Haziq, berasal dari Subang Bestari.
Kini saya bersama rakan-rakan di PPR Lembah Subang bagi menjayakan program Piohat 6.3 di PPR Lembah Subang. So hari ini tarikh adalah 26 September 2020. Jadi apa yang saya ingin kongsikan adalah perasaan saya menyertai program seperti ini. Okey. So perasaan yang paling menggembirakan hati saya adalah saya rasa lebih teruja dan seronok bila tengok wajah-wajah ceria keluarga-keluarga yang dibantu ini, adik-adik yang keriangan mendapat sumbangan yang diberikan oleh pihak MBM. Jadi secara tidak langsung saya juga ingin menyarankan kepada anda semua agar menyertai program Piohat ataupun program yang dianjurkan oleh mana-mana volunteer, terutamanya seperti Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum, saya Puan Juwita mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyumbang kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada penyumbang. Semoga rezeki anda dimurahkan. Terima kasih banyak kepada yang memberi sumbangan pada hari ini kepada saya. Terima kasih rakyat Malaysia menyumbang. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih rakyat Malaysia kerana menyumbang. Alhamdulillah, Piohat 6.3 telah selesai dengan jayanya. InsyaAllah, nantikan Piohat yang akan datang. Nama saya Nur Sarah dan saya duduk di Taman Maluri Ceras dan 3 orang anak. Perasaan saya terima kasih banyak sangat sebabnya memang memerlukan sangat jugalah barang-barang macam ni, sebabnya memang diorang memang perlulah. Terima kasih banyak sangatlah macam tu. Kepada rakyat Malaysia yang bagi sumbangan, memang saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua murah dan berrezeki lagi. Terima kasih jugalah. Tolong saya, bantu saya macam ni. Terima kasih sebanyak. Harapan saya nak diorang ni lebih selesa sikit lah tempat kediaman macam ni lah kan. Saya harap ada tuan rumah macam tu lah. Sebabnya sini pun kita sewa bilik saja. Susah jugalah sebabnya kan, kalau kakak saya tak ada, memang seorang-seorang rasanya tak boleh juga saya. Sebabnya nak semuanya kecil-kecil lagi. Jadi kadang tu stres juga nak jaga orang kan, lagi baby lagi baru kecil lagi. Jadi, alhamdulillah lah, syukurlah buat masa ni. Bersama kami, tindakan hari ini mengubah masa depan. Assalamualaikum, saya anak kepada Puan Rosita Diana. Assalamualaikum, saya anak kepada Puan Rosita Diana. Mak saya dah sakit selama ni masuk bulan yang kedua lah. So dia masuk disebabkan major stroke. Kalau ikutkan dia kena brainstem stroke. So ni dah bulan yang kedua. Sejak dia keluar daripada hospital, alhamdulillah dia makin sihat lah. Dan saya ucapkan terima kasih atas sumbangan para penderma semua untuk bantuan mak saya. Terima kasih rakyat Malaysia yang telah menyumbang kepada kami. Mudah-mudahan murah-murah rezeki panjang. Mira, kenapa buat kerja macam ni? Kan saya tak betulkan balik. Tapi saya dah aman 3 kali dah, Fauzan. Saya cakap betulkan balik kerja ni. Apa buat kerja macam ni? Mira okey. Bos kita memang macam tu, biarkan dia. Anda stres di tempat kerja? Nantikan Solution 26 Mac
8.30 malam live di Muslim Volunteer Malaysia. Saksikan. Anda stres dengan bos anda, atau anda adalah bos yang stres dengan pekerja yang bermasalah. Nak tahu tak teknik psikologi menangani stres di tempat kerja? Temui saya, Dr. Safwan dan psikologis jiwa damai di live Muslim Volunteer Malaysia dalam rancangan Solution pada 26 Mac 8.30 malam. Jumpa anda di sana.
Okey, kita sudah live. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita masih lagi tunggu orang untuk join live kita pada malam ni. Kita akan start dalam masa beberapa minit lagi, mungkin dalam 2 atau 3 minit lagi. Thank you Aisyah Muzira yang dah join, William dari Indonesia. Wow, jauh tu dia join live malam ni. Okey, sebelum kita mula, saya kenalkan diri saya. Saya Ros Atikah dari Muslim Volunteer Malaysia selaku moderator pada malam ini dalam rancangan Solution episod yang ketiga. Pejam celik kita dah masuk episod yang ketiga dan hari ini kita ada topik yang best. So saya pasti akan ramai orang suka topik ni sebab kita nak bercerita tentang macam mana kita nak menguruskan stres. Dan spesifiknya stres di tempat kerja. Dan saya pasti juga ramai yang minta sebenarnya kita buat bincangkan topik ni. Dan yang paling best hari ni kita ada dua panel yang sedang menunggu sebelah saya ni. Diorang pun dah tak sabar nak share. Sebelum tu kita akan live di 3 channel iaitu di Muslim Volunteer Malaysia dan di page Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai dan juga di Facebook profile Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Okey. Saya akan minta tolong semua yang masuk. Okey, Assalamualaikum Tuan Mahmud Noriati Ali Omar ya. Yang dah join, tolong share live kita malam ni kepada orang ramai, kepada kawan-kawan, keluarga supaya diorang semua pun boleh belajar juga macam mana kita nak uruskan stres di tempat kerja. Okey, tanpa lengahkan masa, kita sekarang dah 8.32. Hai Syafiq. Okey. Minta tolong share tau. Okey. Assalamualaikum semua. Minta tolong share ramai-ramai. Kita ada lagi, saya tunggu lagi dalam 1 minit untuk lebih ramai yang join so that barulah syok kan kita berbincang dengan orang dengan audience yang happening malam ni. Malam ni kita santai-santai saja. Kita tak ada perbincangan yang terlalu serius. Kita ada panel-panel anak muda juga. Dah tak sabar ni sebelah saya ni dah apa senyum-senyum dah ni nak share. Tajuk kita yang baru masuk, tajuk kita pada malam ni adalah stres di tempat kerja. Dan kita akan cerita macam mana kita nak atasi stres ni, apa yang staff perlu buat jika dia stres di tempat kerja dan apa majikan perlu tahu adakah staff mereka ni stres di tempat kerja. Okey. Sampai lengahkan masa, saya memperkenalkan panel kita pada malam ini. Panel kita yang pertama adalah Dr. Muhammad Hasnul Safwan ataupun dikenali sebagai Dr. Safwan. Beliau merupakan Doktor Kesihatan Pekerjaan di Klinik Najat dan juga pengarah urusan Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Dan beliau sangat aktif menganjurkan program-program kesedaran kesihatan mental di sekitar KL dan Selangor. Okey. Hai Dr. Safwan. Tak perlu pada Dr. Fila kan. Dan Dr. Safwan ni kita orang lah di tempat yang sama. So mereka ni sebelah-sebelah saya je. Okay, panel yang kedua adalah Cik Kudiah Iman binti Muhammad Ghazali. Merupakan seorang psikologis klinikal Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Beliau dulunya lepasan Master's Degree in Clinical Psychologist. Betul Cik Iman? Okey. Daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. So orang-orang hebat hari ni panel kita. Kita nak bercerita tentang stres. So panel kita dah ready? Semua orang dah ready? Tak sabar, Marjan Yahya kata tak sabar nak dengar topik menarik daripada panel yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum Ratu Syahadah. Tak sabar nak dengar juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan lanjut, saya ingin kongsikan live kita hari ini ditaja penuh oleh Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai yang juga merupakan kita punya rakan kerjasama corporate di Muslim Volunteer Malaysia.
Ni orang kuat yang di belakang di belakang tabir MVM ni, yang banyak menyokong kerja-kerja kebajikan yang MVM lakukan, terutamanya dalam skop kesihatan mental. Okay. So, Dr. Safwan ready? Kita akan bincangkan topik pertama kita hari ini adalah bukan macam mana doktor, kenapa pentingnya kita faham untuk fahami tentang stres di tempat kerja ni. Boleh tak doktor explain? Macam kadang-kadang kita tak tahu sama ada kita ni beremosi disebabkan kita stres di tempat kerja ke, ataupun kita ada stres di urusan peribadi ke. So kenapa penting kita fahami situasi stres di tempat kerja? Silakan Dr. Safwan. Banyak Cik Ros Atika Fatin. Pertama sekali selamat hari lahir kepada moderator kita. Ulang tahun yang ke berapa, 25 kita solusi anak muda semua 25 ni. Dan terima kasih kepada semua penonton anak muda yang menonton pada hari ini. Okey. Jadi bila kita cakap pasal stres di tempat kerja, saya teringat kepada satu kisah. Jika siapa yang lahir tahun 80-an atau 90-an mungkin tahulah isu ketika di mana tekanan ekonomi pada tahun 2008. Jadi kalau pernah dengar kisah French Telecom. Jadi kisah French Telecom ni ketika itu sebuah syarikat telekomunikasi gergasi di Perancis. Mereka adalah syarikat swasta, jadi terkesan dengan ekonomi. Mereka nak kecilkan, nak buat massive layoff, nak buang pekerja-pekerja yang lebih supaya mereka dapat mengawal kos operasi lah. Jadi apa yang mereka lakukan adalah dalam masa 2 ke 3 tahun secara drastik mereka melakukan tekanan demi tekanan kepada pekerja mereka untuk memastikan mereka berhenti kerja lah. Jadi konsep yang mereka pakai adalah management by terror. Management by terror ni adalah mereka begitulah melakukan bully atau kata-kata yang tidak patutan dan sentiasa mengingatkan staf yang mereka boleh hilang kerja pada bila masa, memberikan tekanan demi tekanan. Jadi dalam masa 2 tahun mereka telah memberhentikan pekerja ataupun pekerja sendiri berhenti seramai hampir 2,000 pekerja dalam 2 tahun. Dan pada masa yang sama sebanyak 26 kes bunuh diri pada masa 2 tahun tersebut. Di mana bila interview dilakukan, ada yang mengatakan pihak atasan melakukan konsep either you go out through the door or through the window. Maksudnya sama ada anda sendiri letak jawatan atau anda keluar melalui tingkap atau bunuh diri lah. Jadi sebenarnya sepanjang tempoh 18 bulan atau 2 tahun tersebut, 26 kes bunuh diri, dan bila dikaji rupanya memang berkait dengan stres di tempat kerja. Yang menyedihkan ada kisah yang staf mereka bunuh diri ketika meeting. Jadi ada juga anak muda yang terjun dari tingkap office mereka. Jadi kenapa relevan sekarang? Relevan sekarang sebabnya kita pun tahu syarikat-syarikat sekarang sangat terkesan dengan wabak COVID-19 sekarang, dan banyak syarikat-syarikat besar yang sedang mencari jalan untuk mengurangkan kos pekerja, kos operasi dan sebagainya lah. Dan kita juga faham side majikan mereka di pihak swasta ni, mereka perlu memastikan mereka mendapat keuntungan. Jadi mendapatkan keuntungan, mereka perlu jualan yang tinggi, pada masa yang sama kos operasi yang rendah. Jadi produktiviti adalah penting bagi mereka. Mereka perlukan pekerja-pekerja yang sihat, yang boleh bekerja keras, boleh bekerja pada jam yang lama, lebih fleksibel dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat, mereka ni adalah manusia yang mempunyai pelbagai isu. Selain isu tempat kerja, mereka ada isu di rumah dan sebagainya. Jadi kalau betul kita atau anda sebagai majikan ingin mengeluarkan pekerja disebabkan kurangnya produktiviti dan sebagainya, anda perlu melakukan mengikut law lah, sama ada jika masalah disiplin perlulah dikeluarkan dengan cara memberikan amaran dan sebagainya. Jadi kalau masalah kesihatan, anda boleh melakukan medical board out atau MBO, di mana kalau pekerja tersebut sudah berusia dan macam tidak mampu nak menjalankan kerja seperti muda dulu,
dan ada penyakit kronik dan sebagainya, anda boleh memanggil doktor untuk memeriksa sama ada mereka fit, masih sesuai untuk bekerja atau tidak. Jadi kalau tak kerja tidak sesuai di tempat kerja tersebut, mereka boleh mendapat pampasan dan sebagainya. Jadi cara-cara begini adalah lebih baik, lebih ihsan untuk staf-staf yang sudah membantu syarikat untuk sekian lamanya. Jadi sebab itu saya rasa topik ini juga kebetulan MVM ingin utarakan berkaitan stres di tempat kerja. Saya rasa sangat bersesuaian dengan sekarang lah. Mana saya rasa anak-anak muda juga jika saya duduk klinik pun saya banyak terima aduan daripada budak-budak muda yang rasa majikan tidak hargai mereka boleh ditukar pada bila masa, sebabnya peluang pekerjaan tidak banyak. Jadi harapnya ilmu-ilmu yang kita akan kongsi hari ini anda boleh gunakan, cuba aplikasi dalam kehidupan supaya stres ini anda dapat kawal dan anda dapat menempuh dugaan yang akan datang lah. Okey, jadi kembali kepada tajuk tadi, stres di tempat kerja kan. Jadi stres ni definisi dia adalah sebenarnya apa saja perubahan yang memerlukan perubahan daripada aspek psikologi, pemikiran, dari aspek fiziologi. Fiziologi ni adalah dalaman kita dan juga tingkah laku, macam mana kita interact dengan sesuatu keadaan tersebut. Jadi mungkin nanti Cik Kuliah Iman akan sebagai psikologis mungkin akan terangkan lebih lanjut lah kaitan stres. Jadi kalau apa efek stres ni, bila stres ni ada yang positif dan negatif. Jadi bila kita cakap stres di tempat kerja ni, masyarakat kebiasaannya kita anggap benda yang negatif lah, stres yang negatif. Ya, stres negatif ni efek dia satu kepada psikologi kita, kepada kesihatan mental kita. Stres yang lama boleh menyebabkan burnout, boleh menyebabkan anxiety, rasa resah, boleh menyebabkan kemurungan dan sebagainya. Dan kedua, kesihatan fizikal. Stres yang berpanjangan bukan sahaja efek kita punya pemikiran, tapi juga fizikal kita. Jadi kalau anda pernah dengar tentang fight or flight response, jadi ini adalah bagaimana badan kita nak react kepada satu situasi yang mana kita perlukan adaptasi yang cepat. Jadi contohnya pada suatu zaman dulu badan kita adapt fight or flight response ni apabila kita nak lari daripada benda-benda yang berbahaya, daripada diserang oleh serigala atau harimau dan sebagainya lah. Tapi pada masa sekarang, punca stres kita adalah stres di tempat kerja kan. Contohnya nak kena buang kerja ataupun diberi tugasan yang pelbagai yang kita tak mampu nak kendali. Jadi benda-benda sebegini juga mengaktifkan kita punya fight or flight response. Jadi fight or flight response ni dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang mana satu kita panggil hormon stres, cortisol, dan juga adrenalin dan noradrenalin. Jadi apa yang mereka hormon ni akan menyebabkan jantung kita berdegup laju, tekanan darah kita tinggi, dan kita kalau boleh tengok orang yang anxious kan, mereka rasa cemas berlebihan, mereka berpeluh-peluh dan sebagainya. Jadi stres ini juga menyebabkan efek dari segi bukan pemikiran tapi juga fizikal. Okey, fizikal. Jadi kalau antara benda yang menarik saya rasa waktu COVID-19 ni, kalau kita cakap pasal penyakit ni ada dua jenis lah, communicable dengan non-communicable disease. Maksudnya penyakit yang berjangkit dan penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit berjangkit ni contoh macam COVID-19, kalau sebelum ni yang hangat influenza ataupun jangkitan macam-macam lah, measles dan sebagainya. Tapi sewaktu PKP ataupun waktu kita wabak COVID ni tak boleh keluar rumah. Jadi di kalangan kita, ahli perubatan, kita lihat penyakit communicable disease atau penyakit berjangkit ni sangat berkurang lah kan, sebab orang tak jumpa antara satu sama lain. Jadi penyakit tak tersebar. Tetapi non-communicable disease ataupun penyakit yang tidak berjangkit, contohnya seperti masalah jantung, kolesterol, stroke dan sebagainya, meningkat. Jadi apa yang kita pada pandangan kami lah, ahli profesional, mungkin akan dilakukan satu kajian kemudian apabila COVID sudah ni sikit. Mungkin salah satu faktornya adalah orang bertambah tertekan sebabnya masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan sebagainya. Jadi menyebabkan mereka bertambah stres, dan ini menyebabkan masalah-masalah fizikal tadi yang kita kata masalah jantung, buah pinggang, darah tinggi, stroke dan sebagainya lah.
Yang tu kita boleh nampak ketika wabak COVID ini melanda, penyakit-penyakit ini makin meneruk. Okey, yang ketiga, efek tadi kita cakap efek stres kepada individu dari segi pemikiran, psikologi, dari sudut fizikal, masalah kesihatan fizikal. Yang ketiga adalah hubungan antara keluarga, antara sahabat, antara suami isteri dan sebagainya. Kita boleh nampak ketika wabak COVID ini melanda, ramai orang yang tertekan, tengah stres dan tingkah laku mereka berbeza. Kalau korang nampak sebelum ni orang yang baik, tak pernah marah, tiba-tiba waktu COVID ni jadi pemarah, tanya soalan sikit dah meletup dan sebagainya kan. Ataupun sebelum ni aktif jadi pendiam, malas nak layan orang dan sebagainya. Sebabnya disebabkan hormon-hormon tekanan, hormon-hormon stres tadi yang berpanjangan menyebabkan tingkah laku mereka berubah. Dan kita boleh tengok berdasarkan statistik talian kasih dan keganasan rumah tangga dan sebagainya naik dengan mendadak sewaktu COVID ini. Jadi ini semua adalah faktor disebabkan stres yang tidak ditangani dengan baik. Okay. Jadi tadi kita cakap pasal individu kita stres akan efek pemikiran dia, akan efek fizikal dia, jantung, darah tinggi sebagainya, kolesterol. Dan yang ketiga adalah hubungan antara keluarga dan rakan sebagainya. Dan selain individu, stres ini juga menyebabkan kesan kepada syarikat. Bagaimana mereka sebabkan kesan kepada syarikat adalah dengan kehilangan produktiviti di tempat kerja, ataupun mereka dengan bebanan kewangan yang disebabkan mereka tidak datang kerja atau mendapatkan rawatan di klinik dan sebagainya lah, klinik GP. Jadi kalau diikutkan kajian pada tahun 2019, didapati lebih kurang 50 hingga 60% kes yang datang ke klinik. Ini kajian di UK lah. 50 hingga 60% ke klinik adalah disebabkan masalah tekanan ataupun stres. Jadi masalah stres ni menyebabkan ramai orang MC. Jadi MC pergi ke klinik dan di klinik bergantung kepada doktor yang merawat. Jadi kalau doktor klinik tu busy, macam klinik kesihatan kerajaan yang kita tengok kan, ataupun hospital yang sibuk, mereka tak sempat nak go through satu persatu isu masalah stres di tempat kerja ataupun individu tersebut. Sebabnya kalau kita nak interview secara detail akan ambil masa sejam setengah dan sebagainya. Jadi di tempat yang sibuk begini kita akan tengok 10-15 minit. Jadi apa yang kita buat adalah kita berikan ubat mengikut simptom. Simptom yang kita jumpa adalah sakit badan, sakit kepala, sakit perut dan sebagainya. Jadi kita rawat simptom, tapi punca dia kita tak rawat sebab kita tak dapat nak mendalami apa sebenarnya isu kehidupan yang dihadapi oleh individu tersebut dan apa rawatan yang perlu kita berikan. Jadi itu antara sedikit sebanyaklah kenapa penting untuk kita faham tentang stres dan juga stres di tempat kerja. Okey. Terima kasih Dr. Safwan, satu penerangan yang sangat bagi saya ringkas, padat tapi dan mudah difahami lah. Jadi kat sini kita tahu kenapa penting kita faham stres di tempat kerja ni, sebab dia akan berkaitkan 4 perkara ya Doktor, fikiran, fizikal, hubungan dan juga yang berkenaan tajuk kita hari ini adalah di tempat kerja, dan dia juga efek kepada syarikat di mana syarikat akan kehilangan produktiviti dan sebagainya lah. Jadi doktor, apa punca stres di tempat kerja ni sebenarnya? Sebab kita tahu kadang-kadang viral di sosial media, pekerja salahkan bos cakap pekerja manja. So apa punca sebenar stres di tempat kerja sebenar ni ikut pandangan doktor? Okay. Stres di tempat kerja, kalau saya dibaikkan kepada 5 keadaan. Stres di tempat kerja sama ada disebabkan kerja itu sendiri, which is job description, apa yang dia kena buat dan sebagainya, itu pertama. Dan kedua adalah hubungan di tempat kerja, hubungan dengan bos, hubungan dengan rakan sekerja. Ketiga adalah isu perkembangan career development. Yang keempat, work-life balance, balance ataupun work-life harmoni antara kerja dan kehidupan individu peribadi. Dan kelima adalah workplace condition ataupun keadaan di tempat kerja. Okay? So first kita pergi kepada kerja itu sendiri. Kalau kerja dari segi
kerja itu sendiri, dia ada banyak lagi punca-punca dari aspek kerja itu yang boleh menyebabkan tekanan. Satu, boleh jadi tugas kerja itu terlalu berat ataupun melampaui kemampuan seseorang untuk buat. Mungkin seorang tu dia memang pandai buat macam-macam, tiba-tiba bos naikkan pangkat dia untuk buat sesuatu tapi dia tidak mendapat bimbingan dan tidak tidak diberi latihan secukupnya, boleh menyebabkan tekanan kepada pekerja. Okay. Yang tu dari aspek pekerja lah. And then dari segi majikan juga, majikan dan pekerja ketika interview, kalau boleh ketika interview tu kita pentingnya kejujuran ketika waktu interviewnya. Sebab apa? Sebabnya kita boleh lihat sebab satu, kita faham sekarang susah nak dapat kerja, tapi pekerja juga perlu fikir apabila mereka masuk ke satu tempat kerja, mereka perlu jujur dengan kemampuan yang mereka rasa mereka boleh lakukan dan kesanggupan mereka. Contohnya pekerja masuk kata dia boleh buat itu, ini dan sebagainya, tapi bila masuk tak padan dengan tak tally dengan apa yang dia bagi tahu dengan apa yang dia mampu buat. Jadi majikan sudah tentu dia dah expect pekerja tersebut boleh buat sesuatu yang dia sendiri kata dia mampu buat. Jadi situ sendiri akan memberikan stres kepada pekerja tersebut. Walaupun dia sendiri yang cakap tapi dia tak mampu, boleh menyebabkan stres kepada dia dalam waktu yang panjang. Yang kedua, berkaitan kerja itu sendiri adalah micromanaging. Jadi ataupun tiada autonomi. Tiada autonomi. Maksudnya pekerja itu datang, dia buat semua benda dipantau. Buat ini kena bos buat ini, dia buat ini. Bos buat ini, buat ini. Buat sesuatu pula secara detail, bos nak spesifik macam ni, di mana dia tidak ada kebolehan untuk mengembangkan pemikirannya atau mengembangkan skillnya. Sebabnya dia buat apa yang disuruh saja. Itu juga boleh menjadi punca kepada stres. Dan ketiga yang agak common di kalangan startup atau syarikat-syarikat kecil adalah tiada kepastian tentang jawatan kerja ataupun job scope dia tidak spesifik. Contoh dia masuk kerja, tak ada dalam kontrak tak ada mention apa kerja yang dia akan lakukan. Jadi dia sendiri sebagai pekerja, dia tak tahu limit dia dekat mana. Kadang-kadang berapa hari bekerja pun tak tulis. Kadang-kadang berapa jam kerja sehari pun tak tulis. Jadi bila bos suruh buat ini, dia macam terfikir, yelah kena buat kot. Orang suruh buat ini, dia buat juga. Orang suruh buat ini, buat juga. Jadi tiba-tiba dia ada banyak tugas. Yang akhirnya menyebabkan dia penat. Sebab dia sendiri pun tak pasti betul ke tak termasuk ke tak tugas dia kan. Sebabnya ini isu majikan lah. Sepatutnya majikan perlu memberikan jawatan kerja dengan dengan spesifik job design atau job role supaya mereka tahu apa limitasi mereka, apa yang mereka perlu buat, di mana mereka perlu tambah skill, kemahiran dan sebagainya. Dan kedua, yang berkait jugalah dengan tidak kepastian tempat kerja ni adalah akan jadi too many superior ataupun terlalu banyak orang atasan dia. Jadi kalau contoh dia pergi kerja, dia lah buat marketing, dia lah buat admin, dia lah yang membersihkan tempat, dia lah buat finance dan sebagainya, dan dia orang bawah, di atas dia ada bos-bos yang lain-lain pula, bos management, bos finance lain, bos marketing lain dan sebagainya. Jadi bila dia buat sesuatu, dia sendiri tidak pasti nak ikut bos yang mana. Kadang-kadang conflicting antara bos-bos setiap department tu, jadi dia sendiri pening. Jadi ini juga menyebabkan tekanan kepada pekerja. Okey, yang tu kerja di dari skop kerja itu sendirilah. Yang kedua, kita pergi kepada hubungan di tempat kerja. Hubungan di tempat kerja antara pekerja dengan superior, dengan majikan ataupun manager. Antara pekerja dengan majikan, majikan kadang-kadang kurang sangat memberi penghargaan. Jadi tak ada positive reinforcement. Dia nak buat sesuatu yang baik pun dia tak rasa nak buat, sebabnya tak ada efek. Dia buat apa-apa yang baik pun tak ada dapat penghargaan, tak ada dapat macam buat kerja lebih tak dapat bonus, ataupun tak ada terima kasih pun daripada bos. Jadi ini juga menyebabkan moral down dan juga stres. Kemudian yang kebiasaannya adalah bully lah, isu bully, sama ada mental ataupun physical. Sama physical ni teruk sangat lah, maksud saya dua-dua pun teruk, cuma kalau physical ni yang maksudnya termasuk sexual harassment dan sebagainya lah. Dan juga konflik kat tempat kerja antara bos dengan pekerja ataupun
bekerja dengan orang sekeliling. Selain itu, hubungan kat tempat kerja, isolation ataupun isolation LBM, keseorangan, kesunyian atau kesunyian di tempat kerja. So kita tahu physical isolation ataupun keasingan secara buat kerja seorang-seorang di contoh satu bangunan dia duduk seorang je, dia kerja seorang, itu boleh menyebabkan stres. Tapi selain itu ada juga emotion isolation ataupun dia kerja kat tempat ramai orang tetapi secara emosi dia adalah keseorangan. Contohnya yang paling mudah saya cakap adalah doktor houseman lah, kalau macam saya sendiri melalui houseman sebenarnya, houseman di hospital. Jadi kita tahu houseman ni yang praktikal kan, praktikal doktor yang tahun pertama, tahun kedua, mereka bekerja di hospital, tempat ramai orang, staff ramai, tapi secara emosi dia tak connected dengan orang lain. Mereka hanya menunggu arahan, terima arahan, buat itu, buat ini, buat itu. Dia tak ada bertanya khabar, tak ada peluang untuk bertanya khabar, untuk membina hubungan dengan rakan sekerja dan sebagainya. Bukan semua hospital lah, tapi kita tahu ada beberapa kawasan yang beberapa department ataupun hospital yang menyebabkan tekanan yang tinggi di kalangan houseman. Yang mana kita boleh nampak jika ke hospital tu banyak kes-kes stres yang melampau ataupun kemurungan dan sebagainya. Okey, yang ketiga lah kita pergi yang tadi, faktor kerja itu sendiri. Kedua, hubungan di tempat kerja. Yang ketiga adalah perkembangan karier. Jadi kita tahu even karier yang tak berkembang, yang statik dan tak berkembang juga boleh menyebabkan stres. Sebabnya dia tak ada perkembangan dari segi pemikiran, dari segi emosi, dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi ini juga boleh menyebabkan stres. Keempat adalah work-life balance atau work-life harmony, di mana kita dapat seimbangkan dengan baik antara waktu kerja, antara kerja dengan isu-isu di rumah lah. Sebabnya kita tahu sekarang semua benda adalah online kan. Jadi online ni contohnya dah balik WhatsApp still masuk pasal kerja kan. Macam kita dah kerja kat waktu office, tapi after office hour sebabnya kita ada banyak macam-macam WhatsApp group. Kita ada and then kalau kerja marketing kena buka laptop sentiasa post-post benda sebagainya. Jadi secara tak langsung kita basically kerja 24 jam lah. Bukan 24 jam, tolak tidur mungkin 18 jam bekerja secara berterusan. Tak ada cut off point yang betul-betul kita berehat dan menjalankan hidup peribadi. Tak ada me time, semua waktu adalah waktu bekerja. Jadi stres secara waktu bekerja ni kita mengeluarkan hormon stres. Jadi kalau stres yang berpanjangan ni boleh menyebabkan masalah-masalah kronik yang kita sebutkan tadi lah. Dan kelima mungkin workplace condition. Workplace condition ni adalah tempat kerja itu sendiri. Mungkin terlampau bising ataupun panas sangat ataupun kotor dan sebagainya. Benda-benda ini juga boleh menyebabkan stres dalam kerja. So secara sebenarnya banyak lagi punca-punca stres di tempat kerja. Ya, saya rasa saya rumuskan dulu 5 skop ini. Dan kita cuba continue perbincangan dulu. Kalau ada soalan kita jawab kemudian lah, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Zafwan. Memang banyak sebenarnya punca-punca stres di tempat kerja. Pun dah terima banyak juga soalan daripada penonton kita. Cumanya sekarang kita nak masuk kepada soalan kepada Cik Iman. Tapi sebelum tu saya minta bantuan semua untuk tekan share perbincangan kita hari ini, iaitu stres di tempat kerja, sebelum saya berdiskusi lebih lanjut dengan Cik Iman. Okey, Cik Iman, tadi kita dah dengar kenapa pentingnya kita faham stres di tempat kerja tu macam mana, dan tadi Dr. Zafwan pun ada mention stres, burnout, kemurungan, anxiety. So apa tu Cik? Apa sebenarnya perbezaan antara stres, burnout, kemurungan, anxiety dan juga terms-terms isu kesihatan mental yang lain lah. Okey, boleh Cik Iman terangkan tak? Okay, terima kasih kepada Kak Ros. And then
Tadi pun terima kasih Dr. Safwan sebab dah banyak dah bagi banyak dah bagi penerangan panjang. So tadi Dr. Safwan dah mention a lot of things lah. Contohnya kalau dalam stress, bila kita cakap pasal stress, tadi Dr. Safwan dah cakap dah ada positive stress dengan ada negative stress. So stress ni is something yang bila ada, so sesuatu yang kita akan tergerak untuk membuat sesuatu lah. So and then kalau tak ada stress, kita akan jadi lesu, kita takkan ada something, kita tak akan berbuat apa-apa. So positive stress ni adalah something yang kita akan bergerakkan. Tapi stress yang negatif ni yang macam tadi macam tadi Dr. Safwan mention lah. So macam faktor kerja lah, so benda-benda yang macam banyak kerja. So sometimes bila banyak kerja tu kita susah untuk susah untuk tangani, ya. So stress contohnya adalah perasaan yang berlebihan, tegang dan risau. So stress kita akan hadapi stress macam tekanan harian yang kita akan alami. So contoh kita nak ke tak nak mesti akan ada stress tu setiap hari. So kita memang tak dapat elakkan pun. Seperti contohnya kan kalau dalam kerja tu setiap hari kalau kita datang kerja mesti ada kerja. So ada kerja yang senang, ada kerja yang tak senang. Ada kerja, so kerja yang tak mudah tu itulah yang akan mendatangkan stres. Dan sometimes stress yang even kalau bukan dekat kerja pun, contohnya kalau kita nak pergi kerja tu kita drive kan, so stress, commuting stress tu pun ada juga. So macam mana kita nak tangani stress ni, dan everyday kita akan kita akan menghadapi stress tu, so macam mana kita kena tangani dia. Kalau kita tak pandai overcome stress ni, itulah yang kita akan jadi burnout. Okay, so bila stres yang banyak, kronik, so dia akan jadi burnout. So burnout ni pula adalah bila kita dah terlampau penat. Okay, so ciri-ciri burnout adalah contoh macam kerap sakit, kerap marah, cepat marah dengan keluarga, kawan kerja. So dia jadi extra sensitif. So bila orang cakap sikit, kita akan marah. Bila orang cakap sikit, kita akan marah. Padahal benda tu kalau orang lain dengar macam tak ada apa-apa pun, ataupun even kita lepas kita dengar, bila kita lepas situasi tu, bila kita fikir balik, apa sebenarnya yang jadi tadi, kita rasa macam tak ada apa-apa pun. So benda tu kita akan rasa, dah lepas kita rasa marah tu, kita akan rasa menyesal kenapa kita react the certain way lah. So sebenarnya dan burnout ni kita akan jadi susah tidur. Sebab kita akan selalu fikir, kerja banyak, dan kita akan jadi lesu. So dan apabila tekanan dan burnout ni terjadi dengan terlampau lama, so itu yang boleh membawa kepada kebimbangan dan kemurungan. Dan kebimbangan ni adalah kiranya macam anxiousness, anxiety kita. So kita kebimbangan ni adalah perasaan bimbang dan takut tentang apa yang akan jadi, apa yang akan berlaku pada masa hadapan lah. So contohnya mungkin kalau kita bimbang, esok akan ada kerja, and then next week kerja banyak lagi, deadline dah dekat. So macam mana kita akan and then kita akan tidur pun dah tak lalu tidur, makan pun dah tak larat. So sebab kita akan selalu fikir nanti kerja tak siap. And then dapat pula kalau bos yang jenis nanti lepas office hour pun akan contact. So benda tu nanti lama-lama kita akan jadi bimbang. So and then bila kita dah terlampau fokus kat kerja, kita akan spend masa yang sangat sedikit untuk diri kita, dan macam mana sangat sedikit untuk diri kita, dan kita kita dah tak spend banyak time untuk diri kita lah. So kira macam kita lose interest. So itulah ayatnya, macam kita akan lose interest dengan benda apa yang kita minat dulu. So bila kita dah lose interest tu, kita dah rasa macam diri ni macam apa yang aku buat ni. So hidup aku kerja je ke, padahal kita ada komitmen lain. Sebab kita sebagai human being dalam dunia ni, kita bukanlah komitmen kita bukanlah sebagai pekerja saja. Kita juga sebagai mak, kita juga sebagai anak, kita ada sebagai ayah, pekerja. So benda-benda macam ni kita ada banyak komitmen lain yang kita kena fikir juga. Dan apabila macam Dr. Safwan mention tadi, 18 jam kita bekerja tu, so tak boleh macam terlampau fokus kepada kita tak boleh nak love ourselves lah. So selalunya macam kebimbangan dan kemurungan ni adalah more kepada clinical.
So bila chronic stress tu dah berpanjangan and kita rasa takut, kita rasa murung, depressed tu berlarutan sehingga 6 bulan, itulah yang akan menjadikan kepada clinical case lah. Dan contohnya macam mana kita nak kesan awal adalah kita boleh try untuk gunakan DAS 21. Ada memang banyak DAS 21 secara free. Kalau siapa yang penonton semua rasa macam free lepas live ni, boleh ke website Jiwa Ramai, ada free DAS 21 kat situ that semua orang boleh try dan check. Dan DAS 21 ni adalah saringan, bukan diagnostic tool. Saringan untuk kita tengok tahap stress, depression dengan anxiety kita, dan kita boleh ambil tu sebagai langkah alert lah. So alert dekat diri kita, oh okay, so tahap kita punya stress, kebimbangan dan kebingungan ni adalah tahap yang kiranya macam alert, aware lah. So kita kena aware. So macam mana kita nak aware adalah kita try untuk seek professional help ataupun try untuk buat self care dulu. So itulah dari saya. Terima kasih Cik Iman. So sekarang kita apa perbezaan antara stres, burnout, kemurungan, anxiety. Jadinya Cik Iman, macam mana teknik mudah untuk individu ni tangani stres di tempat kerja? Boleh Cik Iman share seberingkat, sebab sekarang kita dah kesuntukan masa, tapi kita nak tahu juga macam mana kita sebagai individu di tempat kerja, kita stres kan, apa yang kita boleh buat? Silakan Cik Iman. Contohnya kalau kita stres dalam setiap harian kita boleh try untuk cari coping strategies. Coping strategies ni adalah cara macam mana kita nak menghadapi masalah yang kita ada lah. So coping strategies ada dua, sihat dan tidak sihat. So macam mana beza yang sihat dan tidak sihat ni adalah, sihat adalah something yang bila kita buat tu kita tak dapat kepuasan yang segera, tapi kita tak perasan, tapi efek dia akan dalam masa yang panjang lah. Tapi coping strategies yang tidak sihat adalah kita dapat kelegaan yang dalam tempoh yang segera, tapi kesan buruk dia dalam tempoh yang berpanjangan. Contohnya kita go binge makan kan. So bila makan tu rasa okay, puas dah. Tapi long term dia adalah mungkin macam Dr. Safa mention tadi, ada diabetes, kolesterol. So benda-benda macam tu yang kadang-kadang ramai yang work from home ni yang tak sedar. And then so coping strategies kita boleh tengok dari 4 sudut lah. First, contohnya physical. So kita try untuk adakan healthy lifestyle, tahu get enough of sleep, tidur dengan secukupnya. So kita try untuk balancekan diri kita. So contohnya dah kerja habis pukul 5. So kalau nak memang ada kerja sangat-sangat pun, okay, kita extendkan sampai contohnya sebelum maghrib. So lepas maghrib tu okay dah cukup. So lepas maghrib kita nak fokus on ourselves dengan kita punya keluarga lah. And then other than that, kita try untuk ambil healthy food. So and then healthy food is very good kadang-kadang bila kita rasa lebih sihat. And then physical exercises, so dengan physical exercises ada macam tadi Dr. Safa ada mention yang cortisol. So stress hormone. Dengan physical exercises akan adanya dopamin, happy hormone yang boleh reduce the stress hormone tu. Okay, then other than coping skills secara physical, ada mental juga. Contohnya writing. So you try untuk write whatever that you are feeling, sebab emotion kita ada, stress kita ada rasa sedih, kita ada rasa marah. So apa yang penting adalah kita kena expresskan apa yang kita rasa tu. So contohnya kalau you rasa kawan you tak dapat faham ke, you try untuk write. Okay, write down tu boleh jadi macam journal, boleh jadi in a form of poem, boleh tulis sajak kan. Kalau tak nak tu, you jenis yang kreatif, nak draw, okay draw dengan music, things like that. And then contohnya secara mental, seek professional help juga boleh, so that dia boleh ada orang yang boleh tolong guide you macam mana nak go through lah. Okay, next adalah coping skills secara emotional dan spiritual. So emotional and spiritual adalah kita try untuk mendekatkan diri kepada contohnya agama. So kita try untuk dekatkan diri kepada agama. So kadang-kadang ada orang cakap, contohnya kau depressed, kau ni mesti tak cukup solat. Bukan. Kita ambil agama tu adalah sebagai benda yang stop kita dari membuat something yang lebih teruk. Okay. So dengan daripada dengan agama ni, so kita try untuk ada something yang hold on kita lah. Kita tahu ada Allah untuk higher spirit ni untuk yang memegang kita lah.
And then other than that, secara emotional and spiritual, you dekatkan dengan kawan-kawan, dengan family, time dengan yang tu so that kita ada emotionally happy dengan orang yang kita sayang. Dan last adalah secara personal, kita adakan me time. Okay, kita adakan me time, kita share dengan orang. So me time tu kalau you rasa me time you lebih dengan orang, okay then ajak orang. Tapi kalau me time you rasa you lebih akan seronok kalau dengan seorang-seorang, then you akan seorang-seorang. Contohnya macam kalau perempuan suka pergi berurut, kalau lelaki suka pergi contohnya memancing. Benda-benda macam tu yang ada me time tu important untuk kita cari balik kita punya ketenangan dan cari balik minat kita. So and then other than that, kita try untuk positifkan diri lah. So contohnya bila bos selalu cakap, awak ni teruk lah, ni pun tak boleh apa semua kan. So kita try untuk positifkan diri macam I've tried my best, aku dah cuba dah terbaik dah. So ini aku mampu, tak apa. Kalau yang ni tak boleh, kita try untuk perbaiki diri. Macam tu. Then tadi Dr. Safwan ada mention punca dia contohnya macam faktor kerja. So macam faktor kerja, apa yang kita boleh buat, contohnya macam kerja tu terlampau banyak. So deadline dah terlampau dekat, so apa yang kita boleh buat adalah try untuk adakan task based, contohnya hari ni kita nak buat apa-apa, to do list. And then yang ni deadline dia bila, yang ni deadline bila. So everything dia akan jadi lebih clear lah dan kita tahu macam goal oriented. So kita tahu hari ni kita nak clearkan mana untuk dapatkan deadline yang mana. Okay, and then bila tadi ada punca second adalah hubungan. So contohnya hubungan dengan colleague, dengan boss apa semua. So macam ni kita nak atasi dia, cara nak improve dia adalah try untuk adakan good communication skills lah. So macam mana good communication skills adalah communication skills adalah where bila dua pihak, dua atau lebih tiga pihak macam tu ada talk and listen. Okay, bukan seorang saja talk dan seorang saja listen, itu bukan communication. Communication adalah bila dua orang faham dan understand dan bagi pendapat lah, itu baru communication. Dan having good communication skills at work ni, so that apa yang kita nak, kita tak macam biar kat situ je, kita expresskan apa yang kita rasa, so that bos kita pun faham apa yang kita nak. At least kalau dia tak nak buat apa-apa, at least dia dah tahu apa yang kita rasa. Okay, next bila cakap macam perkembangan, perkembangan apa tadi Dr. Safwan mention macam perkembangan kerja tu, kita tak tahu kan kat mana bila kita rasa macam stagnan, kita tak bergerak apa semua. So apa yang kita kena buat adalah contohnya macam kita set goal, value kita. So career path kita lepas ni apa yang kita nak achieve lagi. Okay, so contohnya macam nak naik pangkat ke, ataupun nak gaji ke, ataupun macam nak career goal kita nak ada flexible time. So bila kita ada clearer goal, and then bila kita dah stuck at one position for a very long time, kita boleh fikir balik, betul ke ini kerja yang aku nak, ataupun so sekarang macam mana kita nak bergerak kepada goal kita. So macam tu lah. So bila kita dah ada target and then kita know our worth, and then kita tahu. So contohnya kalau macam tadi cerita yang dekat ekonomi tu kan. So bila kita tahu worth kita dekat situ macam mana, kita try untuk clearer lah. So kita punya goal macam mana. Ya, yeah. Okay, saya rasa tu je. Wow, banyak tu. Actually saya suka yang konsep me time, sebab dulu saya macam salah faham. Okay, ingatkan me time ni untuk diri kita sahaja. Rupanya me time ni ada dua jenis lah. Sama ada kalau kita selesa dengan bersendirian, kita pergi buat aktiviti yang kita suka, ataupun kita selesa me time kita dengan kawan-kawan, mungkin teman untuk berborak, macam itulah kan maksudnya Cik Iman. Okay, kita ada banyak soalan, saya boleh baca beberapa sebelum kita sambung kepada soalan kepada Dr. Safwan. Atika Muhammad kata me time saya dengan memasak. Sama dengan saya. Me time saya pun dengan memasak juga. Okay, kita ada soalan daripada Imran. Adakah stres di workplace ni satu perkara yang normal? Kadang-kadang untuk certain situation tak dapat dielakkan. Mungkin Dr. Safwan boleh jawab kan, adakah itu normal stres di tempat kerja ni, ataupun ada setengah situasi yang kita tak dapat nak elakkan? Tak keluar? Okay, sorry, ada
Alright. Kita keluar dah. So stres di tempat kerja, macam kalau kita pergi balik kepada konsep maksud stres tadi, stres ni adalah apa-apa perubahan yang menyebabkan kita perlu berubah dari segi pemikiran, fizikal dan juga fisiologi dan juga tingkah laku kan. Jadi stres ni ada positif dan negatif. Positif stres seperti naik pangkat, kalau buat kerja pertambahan skill dan sebagainya, itu adalah positif stress. Positif stress adalah stress yang baik. Positif stress tak ada masalah, itu okey. Tapi stress di tempat kerja yang melampaui, kita cakap pasal negatif stress lah. Negatif stress yang di mana kerja lebih daripada waktu yang ditetapkan, job scope yang terlampau banyak, melampaui kemampuan diri untuk buat, dan juga bila dah tak mampu buat tu, dah lah job scope tu bukan kita punya, lepas tu kita buat tak perfect pula, dimarah pula oleh orang atasan dan sebagainya. Ini adalah stres-stres yang tidak baik. Jadi kita kena bezakan first, ada stres yang baik dan stres yang tidak baik. Jadi stres yang tidak baik pula, apa tahap stres yang tidak baik itu? Adakah stres yang boleh ditangani ataupun stres yang berisiko untuk menyebabkan keadaan lebih teruk kepada individu dan juga syarikat. Jadi stres yang lebih teruk ni yang kita risau, yang mana boleh menyebabkan kemurungan dan secara stres yang berpanjangan boleh menyebabkan kemurungan, anxiety dan sebagainya. Yang ni yang stres yang tidak baik. Jadi macam mana nak tahu stres itu adalah, kita ada berapa minit? Boleh jawab? 1 minit. 1 minit, okey. Jadi kalau pasal kita nak tahu stres tu adalah first kali kita kena tahu punca kepada stres. Kalau sebagai perawat ataupun doktor ataupun psikologis di tempat kerja, kita ada simptom dan kita ada punca. Contoh penyakit lah. Kalau penyakit, kita ada simptom-simptom, kita ada punca penyakit tersebut. Contohnya, kalau orang tu kena jangkitan COVID, contoh, penyakitnya adalah jangkitan COVID. Simptom dia adalah batuk, selsema, demam. Tapi batuk, selsema, demam ni dia ada banyak punca lain. Dia boleh jadi sebab masalah jantung, boleh sebabkan jangkitan influenza dan sebagainya. Dah boleh, maksudnya banyak punca-punca lain lah. Jadi simptom ni boleh jadi disebabkan pelbagai punca. Jadi kalau kita nak rawat sesuatu, kita boleh kawal simptom, tapi kita perlu rawat kepada punca. Jadi macam mana kita nak tahu punca ni? Punca ni seperti mana-mana isu klinikal atau isu perubatan, perlu kita gali daripada yang paling penting adalah history taking ataupun interview. Jadi kalau kita nak tahu, kita perlu interview pekerja-pekerja di syarikat tersebut. Contoh, di setiap jabatan tu ada 20 pekerja. Jadi mungkin kita ambil sampel 5 ke 10 orang. Ataupun kalau boleh memang semua sekali kita interview. Dan dari interview tersebut kita akan dapat kena pasti apa benda-benda yang common di antara mereka. Adakah isu antara staf dengan majikan yang kurang masalah komunikasi ataupun workload yang melampau dan sebagainya. Jadi bila kita dapat identify isu-isu tersebut, barulah kita dapat tangani dengan boleh merawat. Sebab ini kita jumpa punca baru kita boleh rawat. Kalau tak, kita akan lihat simptom-simptom stres di tempat kerja. Contoh simptom-simptom adalah kita nampak MC, staff kerap MC, lepas tu turnover, masuk seminggu, 2 minggu berhenti kerja, masuk seminggu, 2 minggu tu berhenti kerja. Ataupun isu MC satu lah tadi, lepas tu kemurungan di kalangan pekerja tu sendiri. Masuk 10 orang, 2 orang lepas 3-4 bulan kemurungan, ataupun ada isu dan macam-macam lah isu lain. Jadi ini adalah simptom-simptom. Nak kena pasti punca, kita kena interview secara mendalam dan rawat dari situ. So secara basic lah. Okay, thank you doktor. Tadi doktor dah cerita pasal simptom kan. Jadi kita terus masuk pada soalan yang ketiga. Macam mana kita nak tahu masalah kesihatan mental ni, jenis rawatan apa yang kita perlukan, dan siapa yang kita perlu rujuk. Kita tahu ada psychiatrist, kita tahu ada clinical psychologist macam Cik Iman, dan kita juga ada counsellor dekat sekolah kan, ada counsellor dekat universiti pun ada counsellor. So siapa yang kita nak rujuk dan apa rawatan yang sesuai? Boleh doktor explain sikit tentang ni?
isu psikologi ni. Biasanya orang risau pasal tak nak jumpa doktor sebab tak nak ambil ubat, risau kena makan ubat, risau bergantung kepada ubat. Jadi first sekali kepada anak-anak muda yang rasa ada isu yang perlukan bantuan, jumpa saja profesional. Tiada profesional yang akan paksa anda buat apa-apa pun. Kita akan cadang, keputusan semua di tangan anda. Kita bagi ubat pun, kalau anda tak nak makan ubat pun, kalau boleh makanlah sebab doktor dah ni kan. Tapi first kali jumpa profesional untuk identify. Sebabnya kita kena tahu dulu apa diagnosis tersebut. Jika isu tersebut adalah diagnosis klinikal, contohnya kemurungan. Kemurungan pula ada banyak tahap, rendah, sederhana atau tinggi. Jika sampai tinggi, ada dengar suara, ada rasa nak cederakan diri dan sebagainya, mungkin doktor perlu start ubat. Jadi siapa yang boleh mulakan ubat ini adalah doktor psikiatri. Doktor psikiatri adalah doktor perubatan yang mana dia degree 4 tahun dalam perubatan. Dia degree 5 tahun, sambung master dalam psikiatri adalah lagi 4 tahun dan mungkin sub kepakaran dan sebagainya 1 ke 2 tahun lagi. Jadi doktor yang bahagian psikiatri ni dia boleh mulakan ubat lah kepada anda. Jadi kalau anda nak periksa doktor ini berkualifikasi ke tidak, boleh cek di laman web NSR, National Specialist Registration, contohnya itulah, dan cek nombor MC. Di sini kita boleh tahu siapa doktor psikiatri yang berdaftar dan sebagainya. Yang kedua adalah psikoterapi. First tadi adalah ubatan, kedua adalah psikoterapi. Psikoterapi ni adalah terapi secara bercakap yang berstruktur. Jadi siapa yang biasanya menjalankan psikoterapi ni adalah psikologis klinikal. Cumanya isu dekat hospital government adalah psikologis klinikal ni tak ramai. Kalau tahun 2019 itu dalam 400 psikiatris kita ada di seluruh Malaysia, termasuk universiti, hospital, government hospital, swasta kalau tak silap. Tapi di public hospital cuma ada dalam sekitar 40 orang psikologis klinikal. Jadi ini yang menyebabkan kekurangannya kemampuan untuk buat psikoterapi atau terapi bercakap. Dan psikiatris juga kita tahu ada ketika mereka terlatih, mereka juga menjalankan psikoterapi. Cumanya isu sekarang adalah profesional tak ramai tapi pesakit terlalu ramai. Jadi di hospital jika jumpa psikiatri biasanya mereka akan mulakan ubat lah. Sebabnya waktu lebih singkat, waktu temu janji tak lama macam kalau psikoterapi bercakap ni dia ambil masa yang lama, sejam setengah. Dan yang ketiga adalah lifestyle modification ataupun perubahan improvement dari segi kehidupan. Contohnya menjaga waktu tidur, tidur awal, bangun awal, menjaga makanan, mendapatkan zat yang secukupnya, vitamin yang secukupnya, dan macam-macam lagi lah yang saya tak sempat nak terangkan. Jadi benda-benda ini adalah jenis-jenis rawatan yang diperlukan oleh seorang yang menghidap isu psikologi, kecederaan psikologi. Thank you Dr. Zafar. Okey, tak apa. Kalau anda ingin dapatkan banyak informasi lanjut lagi, boleh layari website jiwadamai.com. Dekat situ kita ada blog artikel, betul kan doktor? Kita ada blog artikel yang membincangkan banyak isu tentang kesihatan mental. Okey, kita akan terus kepada Cik Iman. Tadi Dr. Zafar ada sebutkan tentang psikoterapi. Saya difahamkan psikoterapi ni adalah terapi bercakap, betul ke? Okey, boleh Cik Iman share, explain lebih details apa itu psikoterapi dan macam mana dia boleh membantu kita sebagai yang ada isu kesihatan mental ni. Okay. Psikoterapi ni jenis yang macam apa ni Dr. Safan cakap tadi, dia adalah psikoterapi bercakap. So dia selalunya orang akan datang session dan kita akan interview taking, kita akan first tengok daripada dia punya childhood experiences dan sebagainya lah. So psikoterapi ni jenis terapi yang membantu dalam menjalankan, dalam menunjukkan jalan penyelesaian dan membantu dalam mencari cara untuk adapt dalam masalah yang wujud dalam kehidupan harian. So contohnya macam tadi bila ada masalah timbul, contohnya bila seorang pesakit ataupun klien yang datang, dia ada saya ada isu dengan something, and then clinical psychology, psikoterapi yang akan dijalankan adalah sangat individual based. So dia bukanlah satu benda ni semua orang akan dapat, tidak. Dia terapi yang akan dilakukan tu adalah berbeza mengikut keperluan klien lah.
So kalau klien tu jenis yang stress, macam topik kita hari ni kan, so kalau stress tak tahu macam mana nak handle, so psikoterapi kita adalah more kepada macam mana nak adapt. Saya nak adapt lagi dengan komitmen banyak lagi semua. So selain tu juga psikoterapi boleh membantu dalam pengurusan tingkah laku, emosi dan sebagainya. So selalunya stress burnout, depression, anxiety ni dia akan mengganggu emosi kita. So macam mana kita nak control emosi, macam mana kita nak try untuk expresskan emosi tu semua. So bila dengan kita cuba untuk control dan kalau psikoterapi ni klien dan pesakit tu tak perlu takut mereka keseorangan, sebab psikoterapi ni adalah antara sangat personal antara terapis dan juga klien tu, dan everything daripada A sampai Z akan didiscuss together lah in terms of dia punya rawatan. So psikoterapi ni beza dengan ubat-ubatan. So contohnya kalau you ambil Panadol, you pening, ambil Panadol, lepas tu you dah dapat dah rasa kelegaannya, you tidur, lepas tu bangun you dah okay. So psikoterapi ni bukan macam tu, dia melibatkan you punya komitmen you untuk try dan give worksheet, homework yang terapis akan hantar lah. So selalunya akan ambil terapis yang akan bagi. So selalunya akan ada 5 ke 8 sesi macam tu based on progress client. So and then worksheet dan homework tu adalah sangat penting. So contohnya kalau you jumpa terapis dalam 2 bulan, dalam sebulan you jumpa 2 kali. So 2 kali tu dalam sehari you jumpa sejam je. So ada lagi 23 jam tu you seorang. So that's where bila terapis akan bagi you homework on benda-benda yang you kena try buat, you kena cuba buat dalam masa tempoh seminggu. So memang ada banyak kadang-kadang klien cakap macam memang tak ada minat pun nak buat. Dan sama juga kita kena start something dengan try untuk paksa diri dulu, dengan paksa rela. So kita bila kita betul-betul committed nak ubah, kita akan cuba segala-galanya ni kan. So kita try untuk first kita akan dipaksa untuk try cuba-cuba dan kita dan masing-masing penerimaan terhadap psikoterapi dan terapi ni berbeza. So mungkin saya bagi dekat Dr. Safwan okay, berterima dengan cara tu. Dan bila saya bagi kat Kak Ros cakap benda ni tak boleh, saya tak kena. Dan sebab tu apa-apa just share dengan terapis dan kita akan cuba cari jalan penyelesaiannya lah. So antara terapi yang kita boleh guna adalah contohnya Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Itu adalah more kepada macam terapi bagaimana pemikiran kita mengganggu ataupun memberi kesan kepada behavior, tingkah laku kita dan juga emosi kita lah. So kalau kita fikir negatif, behavior kita akan react negatively, dan kalau kita dan emotion kita pun akan negatif lah. So kita akan selalunya bila kita fikir aku tak mampu buat something, so emotion kita akan rasa oh okay, memang sedih, kita rasa macam sedih, aku ni memang tak mampu lah, rasa macam low self esteem, and then kita akan rasa marah dengan diri, marah dengan orang. Dan behavior kita try untuk kita akan sentiasa avoid orang punya social interaction dengan orang, akan duduk dalam bilik macam tu lah. So siapa yang sesuai dapat psikoterapi ni, selalunya sesiapa saja yang rasa macam ada masalah harian yang perlukan penyelesaian, itu sesiapa saja yang boleh datang dan try untuk consult dengan clinical psychologist ya. So kalau rasa macam clinical psychologist, counselor, so they are very yang licensed, they can help you untuk cari jalan penyelesaian, guide. Bukan memberi you penyelesaian, tetapi cara untuk cari jalan penyelesaian dia. Ya, saya rasa itu dia. Okay, thank you Cik Iman. Memang panjang lebar tentang terapi tu. Okay, kita ada satu soalan daripada Nina. Mungkin Cik Iman boleh bantu jawab bagaimana cara nak menaikkan moral staff di tempat kerja yang terlihat stres dan tidak merasa seronok bertugas disebabkan beban tugas yang meningkat dan yang sesuai dengan situasi pandemik COVID-19 sekarang yang menghalang kita mengadakan aktiviti bersosial beramai-ramai. Satu soalan yang menarik lah, mungkin Cik Iman ada tips ataupun untuk majikan ni lah nak naikkan moral staff. Boleh cerita sikit lah. Okay, boleh. So bagi saya lah, saya rasa bila kita dah berada di COVID ni kan, kita menggunakan alam maya ni, internet ni dengan sangat to its full capacity lah. Kalau tak dulu mana ada orang nak buat forum secara live kan.
dan kadang-kadang nak tengok ada audience pun kurang. So dan bila dengan COVID ni kita try ada virtual punya meeting. So macam mana apa yang kita boleh buat adalah try untuk contohnya kan dekat kita ambil dalam situasi hospital lah. Okay, so everybody dalam satu tempat tak boleh ada banyak-banyak orang. So kita boleh try untuk ambil siapa yang bertugas dekat sini, siapa yang bertugas kat situ, ambil satu time yang sama, kita set time. Siapa yang boleh join, kita try untuk have virtual physical exercises, try untuk virtual mindfulness, deep breathing ke, lepas tu stretching, lepas tu macam siapa yang ada cerita lawak can share through online punya platform ni, so that kita tak adalah macam kalau kat kerja tu memang kita akan stress kat situ je, so kita try untuk memperbanyakkan lagi macam tu lah. Menarik. Saya harap menjawablah soalan. Menarik sebab saya ingat masa awal-awal PKP dulu saya dengan kawan-kawan dekat MVM kita main game online. Masa saya pun tak ingat nama apa game tu. So itu salah satu cara lah untuk kita sebab kita semua terperangkap dekat rumah masing-masing dan kita bekerja di rumah dan kita sama-sama main game online. Kita buat-buat kerja dan sampai dah pukul 5 jom main game macam tu. Itu salah satu cara yang bagus lah sebenarnya untuk kita naikkan motivasi staff untuk kurangkan stres semasa COVID-19 ni lah, masa PKP ni. Masa sangat mencemburi kita, tapi saya rasa semua orang masih lagi rasa nak dengar banyak lagi. Saya ambil soalan yang terakhir, minta maaf sangat-sangat kepada mereka yang saya tak sempat nak jawab soalan ni. Soalan daripada Ratu Syahadah, bagaimana orang sekeliling boleh membantu orang yang stres ini tanpa berjumpa dengan doktor ataupun rawatan psikologi? Betul juga sebab bukan semua orang mampu untuk dapatkan rawatan ataupun ada kekangan, macam-macam kekangan. Jadi support sekeliling tu sangat penting. Mungkin Dr. Safwan boleh share macam mana orang family ataupun sahabat nak bantu mereka yang ada isu kesihatan mental. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi secara am bagi mana-mana isu kecelaruan psikologi, mereka memang perlukan bantuan dari kecelaruan psikologi klinikal, mereka memang perlu bantuan dari ahli profesional. Sebabnya mereka ni terlatih untuk membantu orang-orang tersebut. Tetapi untuk contoh orang terdekat tak nak pergi jumpa ahli profesional ataupun mereka jarak terlalu jauh atau tak mampu untuk dapatkan perubatan di swasta kan. Antara yang anda boleh lakukan adalah jika anda Google atau search di YouTube, konsep yang kita panggil adalah Psychological First Aid atau PFA. Psychological First Aid ini adalah cara bagaimana anda nak menangani isu psikologi orang terdekat dengan anda lah. Jadi konsep dia, akronim dia adalah 1P 3L. 1P dan 3L. P yang pertama adalah prepare. 1P adalah prepare. Dan 3L tu adalah look, listen, link. Jadi yang pertama prepare. Prepare, apa yang anda prepare adalah sebelum jumpa dengan orang tersebut, anda baca sedikit maklumat berkaitan dengan isu-isu kecelaruan psikologi, contohnya simptom-simptom isu psikologi ini dan di mana boleh dapatkan bantuan ahli profesional jika tiba-tiba mereka setuju untuk berjumpa. Jadi at least sebelum anda jumpa tu anda prepare sedikit maklumat. Contoh bila tiba mereka okey, terus bawa pergi jumpa. Tu P pertama. So 1P 3L. So 1P yang pertama prepare. L yang pertama adalah look. Look adalah lihat. Lihat keadaan mereka. Adakah keadaan mereka anda rasa boleh tunggu dulu? Maksudnya bukan tunggu dulu lah. Maksudnya kalau mereka tak nak pergi, anda tak perlu paksa, ataupun ada keadaan yang anda memang perlu paksa. Perlu paksa mereka jumpa. Contohnya anda tengok, kalau yang ni yang kena paksa kan, anda tengok dah kurus kering, berat badan dah turun 10-20 kg, tak makan, ataupun keadaan memang dah tak terurus lah, ataupun bercakap seorang diri,
dia cakap seorang diri, oh terima kasih Cik Wan Nur Farihah tuan tulis prepare list ni. So anda nampak dia dehydrated, minum air pun tak, ataupun apa-apa benda yang anda nampak, ataupun yang paling penting adalah self harm. Anda nampak dah luka kat sini, luka darah sini semua, dia cederakan diri. Yang ni anda tak perlu nak tunggu dia bagi consent, anda perlu paksa dia jumpa ahli profesional, ataupun anda call hospital ataupun polis untuk bawa mereka mendapatkan rawatan. Sebabnya kalau tidak ditangani secepat mungkin, keadaan akan lebih teruk lagi. So tadi 1P, 3L kan? Prepare, look. Yang ketiga adalah listen. Contohnya isu-isu psikologi yang agak ringan, yang mana anda tahu dia stres ataupun stres disebabkan isu-isu kehidupan yang anda rasa tidak terlampau berat, jadi anda boleh dengar. Dengar ni active listening. Something yang kita kena belajar adalah active listening. Active listening maksudnya kita dengar secara teliti. Dan kita just stimulate ataupun trigger dia untuk cerita lebih banyak. Kita just layan je, dia nak cerita apa, kita dengar je. Jadi ini sendiri boleh membantu mereka rasa lebih lega. Dan satu lagi, membantu kita untuk detect lah. Jika tiba-tiba dia cerita and then dia dah percaya dah selesai anda, dia cerita yang dia malam-malam dengar suara ataupun dia ada ambil bahan yang terlarang yang menyebabkan mereka dia seperti itu. Jadi benda-benda ni membantu anda untuk assess sama ada perlu paksa ataupun boleh tunggu dulu. Jadi yang keempat adalah link lah. L ketiga tu adalah link. Link ni bawa mereka berjumpa kepada ahli profesional yang sepatutnya lah. Jadi jika tak boleh terus ke psikiatris pun, at least jumpa mana-mana doktor perubatan. Doktor perubatan akan cuba pujuk lah ataupun suggest apa rawatan yang sesuai. Jadi ini di konsep secara individu, tapi untuk syarikat pula mereka ada konsep yang kita panggil konsep ataupun program yang kita panggil EAP, Employee Assistance Program. Jadi EAP ni adalah program di mana majikan menyediakan tempat untuk pekerja-pekerja ini meluahkan perasaan atau mendapatkan bantuan dari segi sudut psikologi dan isu kehidupan lah. Di mana mereka pergi ke terapi, mereka bercakap dan sebagainya, dan syarikat akan menanggung bayaran, semua bayaran. Jadi kalau kita tengok syarikat-syarikat besar macam Petronas, Shell dan sebagainya, mereka ada menyediakan servis EAP begini untuk staf mereka. Sebab kita bertahu melalui kajian, stres yang ditangani dengan baik akan meningkatkan produktiviti syarikat. And kita tahu kalau kalau sebagai majikan sendiri atau orang atasan, untuk kita dapatkan maklumat detail ni agak sukar sebabnya satu, untuk interview waktu yang lama, sejam setengah, tak semua orang mampu untuk dengar cerita selama sejam setengah. Yang kedua, kalau kita dengar cerita pun, orang tu mungkin dia tak cerita sepenuhnya sebabnya isu dari segi kerahsiaan dan sebagainya. Kalau cerita kat tempat kerja takut bocor rahsia. Dan ketiga adalah isu kemampuan diri pendengar, sama ada mereka mungkin dengar, orang tu mungkin cerita, tapi kita sendiri sebab tak ada ilmu untuk detect simptom-simptom yang berbahaya ni, jadi kita terlepas pandang. Jadi ini antara benda yang boleh majikan lakukan yang insyaAllah boleh membantu pekerja mereka dan meningkatkan produktiviti syarikat. Adalah program yang kita panggil EAP, Employee Assistance Program. Mungkin boleh, kalau ada majikan kat sini, boleh try bacalah berkaitan ini. Okay. Terima kasih Dr. Safwan. Mungkin Cik Iman ada point yang nak tambah tentang soalan tadi. Silakan Cik Iman. Tentunya kita akan kita sebagai kawan kan ataupun orang yang terdekat kita selalu tengok diorang kita tengok orang stress tu, so kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. So apa yang kita boleh buat adalah kita try to offer our ear lah. So kita macam try untuk cakap, okay, do you need someone to talk to, nak cakap nak cakap ke, kalau nak nak share anything, I'm here to listen. So and then kita boleh cakap, and then kita macam bila nak dengar tu kita cakap, nak I dengar sahaja ataupun nak I help you to give nasihat.
Sebab sometimes orang tak perlu pun kita cakap balik like nak nasihat ke, nak bagi pendapat kita, tak perlu, tu tak penting bagi mereka. Yang penting adalah dia nak kita dengar je. So bila diorang cakap macam okay nak dengar je, dan kita pun like take our role as, and then kita mendengar je lah. Kita try untuk bagi respon, mendengar je, sebab sometimes they just, like I said, sometimes they just need someone to listen. And then other than that, kita try untuk tengok contohnya kawan-kawan kerja kita dah stress kan, and then stress yang sama, so apa yang we can help each other adalah dengan contohnya keluar makan sama-sama. Dan time keluar makan tu phone letak tepi, kita talk about life. Okay, kita tak cakap langsung pasal kerja letak tepi, and then we talk about life, so that either walaupun dengan kerja macam stress ke apa, kita still ada someone yang support system kita, so that everybody know yang kita ada someone yang dapat bantulah, ada orang dengar, ada orang nak yang share kita punya masalah, itulah, so that antara kawan lah macam tu. Terima kasih Cik Iman. Kita pun tak sedar kita stres sebenarnya, betul tak? Dan memang sangat penting at least kita ada beberapa sahabat ataupun keluarga yang terdekat yang kita rasa selesa untuk share tentang masalah kita ataupun apa saja yang kita, emosi kita lah yang kita rasa, so that itulah support yang bagus lah untuk kita teruskan kehidupan kita. Okay, sebenarnya kita dah terlebih masa, sekarang dah 9.40. Sebelum saya tutup solution episod 3 pada malam ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join. Terima kasih Muhammad Syam bin Abdul Rahman. Oh, Mira Harun cakap game Plato, ya, kita orang main game Plato dulu. Terima kasih Ratu Syahada dan Azhar Wahab, Ghazali Kasim. Minta maaf banyak sebab tak sempat nak jawab semua soalan. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan lagi boleh saja komen ataupun DM di page Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Kita ada pakar-pakar kita yang boleh bantu anda dengan soalan-soalan anda. Okey, sebelum saya tutup acara kita malam ni, agenda kita, thank you Dr. Safwan, thank you juga Cik Iman. Join kita punya solution episod 3 ini, stres di tempat kerja. Teruskan share live ini sebab dia akan bagi manfaat lebih ramai lagi bila orang baca pada kemudian hari. Okey, sekali lagi live ini ditaja oleh Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai dan MVM dengan kerjasama Jiwa Damai. Kita ada sebuah program untuk membantu golongan asnaf, iaitu kita panggil Projek Salam MVM Jiwa Damai. Kita bantu, di mana kita membantu golongan yang kurang berkemampuan ini untuk dapatkan rawatan ataupun terapi di Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai, dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi kita juga membuka satu tabung dana awam untuk orang ramai menyumbang. Tak kisahlah sumbangan ikhlas RM10 ke RM5 ke RM30 ke, boleh terus menyumbang di website MVM iaitu donation.mvm.org.my. Okey, jadi dengan harapan kami bila adanya tabung Projek Salam ni, kita dapat bantu golongan B40 yang mungkin tak mampu pun nak pergi nak dapatkan rawatan terapi seperti mana mereka yang berkemampuan lah. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankan bebanan mereka. Dan kita tahu golongan B40 ini antara golongan yang paling ramai terkesan dengan isu kesihatan mental, disebabkan oleh faktor kemiskinan, disebabkan oleh faktor keluarga yang bercerai-berai dan banyak lagi lah faktor. So harapnya dengan Projek Salam, MVM dan Jiwa Damai ni kita dapat bantu mereka yang memerlukan inilah. Jadinya terima kasih sekali lagi dan nantikan episod solution yang keempat. InsyaAllah di bulan Ramadan nanti kita ada something yang sangat istimewa. Kemungkinan besar kita akan bawa lebih ramai speaker-speaker daripada rakan NGO kita di Indonesia. Okey, itu memang special tau. Nanti kan kita punya teaser, kita tak boleh nak cakap lagi apa dia, tapi perancangannya insyaAllah kita akan bawa lebih ramai selebriti ke ataupun ustaz-ustaz yang famous ke, kita tak tahu lagi, kita tunggukan dari Indonesia pada bulan Ramadan ini. Okay, thank you. Terima kasih semua. Bye.